Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sebanyak 162 guru daripada kira-kira 30,400 guru di negeri Kedah masih enggan menerima suntikan vaksin COVID-19. Sehubungan itu, Pengarah Pendidikan Kedah, Rozaini Ahmad memaklumkan bahawa kebanyakan guru terbabit memberi alasan seperti masalah kesihatan, belum bersedia dan mempunyai tafsiran atau pemahaman tersendiri berkaitan vaksinasi bagi mengelak terima disuntik. Namun jelas Rozaini, kesemua guru tersebut masih mengajar serta menyediakan bahan belajar kepada pelajar seperti biasa tetapi hanya mengajar secara dalam talian dan diasingkan di sekolah. Universiti Malaysia Kelantan atau UMK menyalurkan sumbangan kebajikan bernilai lebih 10 juta ringgit sepanjang tahun lalu kepada pelajar universiti berkenaan dari golongan asnaf dan B40. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMK, Profesor Dr. Razli Cik Razak berkata, bantuan berkenaan termasuk sumbangan daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan agensi terlibat seperti Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, Agrobank dan Yayasan Tunku Abdul Rahman YTAR. Di samping itu, menurut Profesor Dr. Razli, sumbangan berkenaan bertujuan untuk melihat kebajikan pelajar UMK lebih terjaga dan terpelihara bagi memastikan kualiti kehidupan dan pembelajaran mereka dalam keadaan terbaik. Rombongan anggota Taliban dilaporkan mengadakan pertemuan dengan pegawai negara barat di Norway semalam. Ia merupakan rundingan pertama di Eropah sejak kumpulan Taliban mengambil alih kuasa di Afghanistan. BBC melaporkan bahawa rundingan yang dijadualkan berlangsung selama 3 hari akan merangkumi isu hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan berlaku di negara itu. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 17 Julai 2011, Seminar Sakinah Keluarga Bahagia dianjurkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Masjid Al-Ghazali bertempat di Dewan Masjid Al-Imam Al-Ghazali, Kepong, Kuala Lumpur. Seminar yang dirasmikan oleh Timbalan Pengarah Operasi Jawi yang berbahagia Ustaz Omar bin Said diadakan bagi memberi pendedahan kepada anak qaryah akan kepentingan dalam menjaga keharmonian antara satu sama lain, terutama dalam membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmoni. Seminar yang dihadiri oleh seramai 230 orang ini juga bertujuan untuk mengukuhkan lagi hubungan silaturahim di antara jiran tetangga. Penceramah terdiri daripada Yang Berbahagia Ustaz Zainal Abidin bin Haji Sulaiman yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian dan pembangunan keluarga, Ustazah Zawiyah binti Hasan dan Ustaz Balishah bin Alauddin serta moderatornya Ustaz Hazman bin Hashim. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bismillah. ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه
بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, Alif, Ya, Lam. pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Tarikh tutup permohonan pada 16 hari bulan setiap bulan. Aspirasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita kembali lagi meneruskan pertemuan kita pada waktu ini untuk membawakan kepada anda bagi aspirasi yang selanjutnya pada waktu ini untuk kita bawakan pertemuan kita pada hari Selasa 25 Januari 2022 ini untuk kita dengarkan sebentar lagi perbincangan awal bagi jam yang pertama ini dalam rancangan Resolusi. Anda bersama saya Irwan Johari untuk menemankan anda insya-Allah hinggalah ke jam 2 petang nanti, dan pastinya harapan kami semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya dan terus bersama kami kerana rancangan Resolusi sebentar lagi akan kita bawakan dengan tajuk Bahaya Ekonomi Gelap kepada Negara. Dengan siapa? Kita akan bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Hisham bin Muhammad selaku fellow di Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM, dan nantikannya sebentar lagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad. Bergema sudah suara yang memanggil-manggil, menyebut, menyeru namamu kekasih, mengharap cinta yang dicari akan diterima. Hanya di Kaulah harapan umat manusia. Syafaatmu ku harapkan untuk terus hidup bahagia. Tiada lagi kerisauan karena kau cahaya Nabi Muhammad, kau cinta agungku. Nabi Muhammad, ku damba syafaatmu. Nabi Muhammad, kau pembela umat, kaulah segalanya. Suci, oh, 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 oh,
cahaya yang menerang. Nabi Muhammad cinta Nabi Muhammad judahlah syafaatku. Muhammad cinta agungku, ya Rasul, sallu alaihi. Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada 1.442 juta pendengar Radio IKIM. Robot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Pernah tak kita dengar kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu yang mewakafkan tanahnya yang bernilai tinggi di Khaybar? Pernah tak kita dengar kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli sebuah perigi lalu diwakafkannya untuk kegunaan orang-orang Islam di Madinah? Dan pernah tak kita dengar kisah Abu Talhah, iaitu seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun kurma yang sangat disayangi lalu diinfakkan untuk kepentingan ummah? Apakah persamaan antara kisah mereka bertiga ini? Mereka adalah contoh sahabat Rasulullah SAW yang sanggup mengorbankan harta benda mereka demi mengharapkan perhatian daripada Allah Azza wa Jalla. Harta kesayangan diwakafkan demi kepentingan ummah kerana mereka tahu ganjaran yang mengalir pada setiap harta yang diwakafkan selagi mana harta tersebut digunakan. Siapa yang tidak mahu satu amalan yang mana pahala akan sentiasa mengalir hatta selepas mereka tiada lagi di dunia ini? Firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud, bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Rebutlah peluang menggandakan amalan wakaf sebelum terlambat melalui projek wakaf Al-Quran dan perigi buat saudara kita yang memerlukan di Kemboja, India dan Afrika. Wakaf sekarang dengan menghubungi 018-971-7624 atau layari yayasan-iziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Bagaimanakah untuk kita meningkatkan probability untuk kita membuat satu keputusan yang baik dan tepat? Bagi pendapat saya, dia ada 2 unsur di sini. Satu, kita mesti tahu apakah matlamat yang kita mau capai. Yang kedua ialah apakah permasalahan ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi kita. Maka bila kita gabungkan 2 perkara ini, maka kita boleh membuat satu keputusan yang lebih baik dan tepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita meneruskan lagi pertemuan kita untuk awal pertemuan kita dalam aspirasi untuk hari ini, yang mana akan kita bawakan rancangan resolusi bersama saya Irwan Johari untuk temankan anda lagi. Dan insyaAllah untuk hari ini kita akan bawakan perbincangan kita dengan tajuk bahaya ekonomi gelap kepada negara. Alhamdulillah telah pun bersama-sama kita di studio waktu ini yang berbahagia Dr. Muhammad Hisham bin Muhammad selaku Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM bersama-sama kita di studio di Konti, dan kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum Dr. Hisham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dapat kita bersua kali ini secara berhadapan ya. Selama ni mungkin secara maya. Jadi alhamdulillah kita akan bawakan topik kita iaitu bahaya ekonomi gelap kepada negara dalam rancangan resolusi, dan kita juga telah pun mengetahui bahawa satu webinar yang telah pun dianjurkan secara dalam talian baru ini dengan tajuk menangani isu ekonomi gelap dan kartel. Jadi untuk lebih lanjut lagi sebagai mukadimah pendahuluan, kita berikan pada Dr. Hisham untuk menjelaskannya. Silakan. Terima kasih Ustaz Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Radio IKIM ya. Sebenarnya pada 11 Januari yang lepas 11 Januari yang lepas IKIM telah berjaya mengadakan program yang pertama untuk tahun ini ya. Program yang dibuat secara atas talian yang di mana macam Ustaz Iwan sebut tadi, program tu webinar yang bertajuk menangani isu ekonomi gelap dan kartel ya, kartel. Program ini sepatutnya diadakan pada tahun lepas. Kita cadang nak buat tahun lepas, tapi disebabkan beberapa perkara, PKP dan sebagainya, maka kita anjakkan, tertangguhkan dan kita buat awal tahun ini. Dan secara ringkasnya webinar ini mempunyai 3 objektif yang ingin dicapai. Pertamanya untuk memahami isu dan juga faktor penyumbang kepada masalah ekonomi gelap, amalan kartel dan juga aktiviti haram terancang ataupun racketeering ya. Keduanya untuk menganalisis keberkesanan langkah-langkah pencegahan dan korektif semasa ke atas kes-kes kepincangan tak diurus, dan objektif ketiganya ialah untuk membincangkan pendekatan bagi menangani masalah ekonomi gelap amalan kartel ini ya. Dan program ini dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh yang berusaha, kita punya timbalan Ketua Pengarah Dr. Muhammad Zaidi Ismail, dan sesi perbincangan tu dikendalikan oleh yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, Pengarah Pusat Ekonomi dan Kajian Pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Dan bagi menjayakan sesi perbincangan, kita ada menjemput 3 panel, iaitu pertamanya Profesor Emeritus Datuk Dr. Barjaya Bardai daripada Universiti Tun Abdul Razak. Yang keduanya yang berusaha Tuan Haji Muhammad Ali Muddin, Setiausaha Agong, Pengarah Eksekutif Yayasan Anti Rasuah Malaysia. Dan yang ketiganya kita ada yang berusaha Tuan Haji Hamilie Syam Harum daripada Institut Integriti Malaysia. Beliau merupakan pengurus besar kanan bahagian operasi IIM ya. Dan tentu pada pendengar nak tahu apa yang dikatakan sebagai ekonomi gelap ya. Apa yang dikatakan sebagai kartel ya. Jawapan untuk persoalan ini ada dalam pembentangan pertama yang dibuat oleh Profesor Emeritus Dr. Barjaya Bardai. Dia kata dia ambil definisi yang diberikan oleh OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development, pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi ya. Kalau ikutkan OECD tu, ekonomi gelap ni merupakan satu aktiviti menjana kekayaan yang meragukan yang dilakukan di luar rekod rasmi, off the book lah ya, di luar pengetahuan pengawal sedia, regulatory bodies ya, di luar pengetahuan pembuat polisi, di luar pengetahuan pentadbir, pengutip cukai dan juga jabatan statistik. Itu yang dikatakan sebagai ekonomi gelap ya. Apa-apa aktiviti yang dibuat di luar kawal sedia pembuat polisi. Dan ini termasuklah aktiviti ekonomi yang sah yang sepatutnya dilaporkan tapi tak dilaporkan, dan juga urus niaga yang tak sah. Dua-dua tu lah. Betul. Yang sah tak sah tapi tak dilaporkan.
Dan aktiviti meragukan ni boleh wujud dalam pelbagai bentuk lah, macam urus niaga tunai yang tak dilaporkan, perniagaan barangan yang meragukan macam jual beli hidupan liar ataupun jual beli organ manusia pun ada ya. Penyalah laporan pendapatan dan juga keuntungan, penyalah laporan pendapatan pekerja, penipuan majikan, penyeludupan, aktiviti perjudian, itu semua tak dilaporkan ya. Pasal dia dah haram, dan haram kan benda-benda itu memang semua orang tak lapor. Macam juga pemerdagangan orang, macam orang yang buat barangan palsu tu, jual barangan palsu pun dikatakan sebagai termasuk dalam bawah kategori ekonomi gelap ya. Apalagi macam penggubahan wang haram, urus niaga barter, tukar barang tu, pasal kita tak laporkan benda tu. Dan juga banyak benda lagi lah, termasuklah cryptocurrency. Pasal cryptocurrency kita tak report kan. Okay. Dan dalam setengah literature, setengah penulis ni dia menyamakan ekonomi gelap ni dengan ekonomi bayangan, shadow economy, dan ada juga yang menyamakannya dengan underground economy, ekonomi bawah tanah. Tapi di sini sebenarnya dia ada beza ekonomi bayangan dengan ekonomi bawah tanah ya. Ekonomi bawah tanah ni dia lebih kepada ekonomi yang betul-betul haram lah. Yang aktiviti barangan haram, urus niaga yang tak sah. Tapi tak dilaporkan, tak direkodkan secara dengan formal. Tapi kalau macam aktiviti ekonomi bayangan, dia aktiviti yang sah, cuma tak dilaporkan. Tapi kedua-dua kategori ni termasuk di bawah ekonomi gelap. Satu tu sah, tak lapor, satu lagi tu haram, tak lapor. Tapi dia share satu common satu ciri yang sepunya, iaitu tak dilaporkan. Apa pula dikatakan sebagai kartel? Kan kartel, kita dah cerita pasal ekonomi gelap dan kartel. Kartel ni biasanya merujuk kepada kerjasama berkumpulan untuk mendominasi sesuatu, dan biasanya ia digunakan untuk merujuk kepada kerjasama dalam perkara-perkara yang tak baiklah. Macam dekat Malaysia kita ada yang macam tahun lepas kita ada kartel daging, kan, kartel daging tu pengimport, dia import barangan daripada daging daripada luar, dia bersekongkol dengan penguat kuasa, dia ambil, dia chopkan halal, dia agihkan, dia edar dalam pasaran. Okey, itu dia kata sebagai kartel, kartel daging dulu. Dan ada lagi satu kartel yang popular tahun lepas, kartel tender. Kan, kartel tender ataupun monopoli perolehan, di mana dia memonopoli ratusan tender daripada beberapa kementerian dan juga agensi kerajaan di seluruh negara, dengan nilai projek dia dah dia mencapai 3.8 bilion ringgit ya. Dia punya modus operandi dia ada satu ketua, tubuhkan beratus-ratus syarikat. Lepas tu dia masuk dalam tender. Dia ada kerjasama dengan orang dalam tu akan bagi dia maklumat lah, harga ceiling, harga benda-benda maklumat yang diperlukan untuk tender lah. Jadi bila dia masuk tender, dia masuk, kan syarikat dia banyak, dia kepung harga tu sudah dapat dekat dia lah. Itu dikatakan sebagai kartel lah, kartel dalam kita punya konteks perbincangan hari ini dah. Itu ya kita punya ekonomi gelap, kartel. Apa pula dia punya impact ataupun kesan ekonomi gelap ini kepada negara ya? Menurut Prof. Bajoyai, ekonomi gelap ni dia beri kesan dalam banyak aspek. Pertamanya, disebabkan tiada pelaporan kepada pihak berwajib, maka pengiraan jumlah hasil keluaran negara kasar KDNK kita tu tak dapat dibuat secara tepat ya. Sebagai contohnya, untuk tahun 2020 kita punya KDNK Malaysia dianggarkan sebanyak 1.56 trilion ringgit lah ya. Tapi sebenarnya 1.56 trilion ringgit ni dia merujuk kepada 80% saja daripada KDNK untuk tahun 2020, kerana dikatakan ada lagi 20% hasil tak diisytiharkan. Kalau diisytiharkan, kita punya KDNK mungkin sekitar 1.96 trilion
ringgit lah. Lebih besar daripada Vietnam. Tapi Vietnam dia mengatasi kita dari segi KDNK pasal dia punya kegiatan ekonomi gelap dia berada pada paras yang lebih rendah daripada Malaysia. Kita punya peratusan ekonomi gelap kita tu lebih tinggi daripada Vietnam. Maksudnya teruk lah. Ya. Itu yang pertama, kita punya dari segi pelaporan KDNK. Keduanya, selain daripada itu, negara juga kerugian dari segi kutipan cukai kerana dikatakan 80% ekonomi gelap ni rujuk di peringkat pembayar cukai yang kadar maksimalnya 30%. Orang-orang kaya, maksudnya dia kena cukai tinggi kan? Betul. Tapi golongan inilah yang paling ramai sekali yang dikatakan tak melaporkan pendapatan mereka terlibat dalam ekonomi gelap lah. Dan kegagalan negara nak kutip cukai ini menyebabkan kita tak boleh gunakan hasil yang sepatutnya kita kutip tadi untuk pembangunan infrastruktur dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. Satu lagi juga kesan ekonomi gelap ni, biasanya ekonomi gelap ni terlibat dengan benda-benda haram, benda-benda yang produk palsu. Dari segi kalau untuk pengguna, bila kita guna produk palsu tu, kita mungkin ada produk-produk yang boleh beri kesan dari segi kesihatan, boleh dia punya kualiti dia tak bagus. Itu pun kesan juga kepada kita lah, daripada aspek pengguna. Dan lagi impak tentang ekonomi gelap ni, biasanya sektor ekonomi gelap ni dia menggaji tenaga kerja yang secara informal. Dia ambil pekerja bukan melalui saluran yang sah. Bila ambil saluran yang tak sah, dia boleh menentukan gaji kepada pekerja dia. Maksudnya pekerja terima je lah. Dia tak ada gaji minima dan sebagainya. Mungkin tak ada macam fringe benefit, manfaat kerja, tak dapat lah. Dan satu lagi bentuk dia juga boleh menyebabkan, ini satu bentuk eksploitasi majikan lah, bila gaji tak ikut kadar minima, tak ada manfaat kerja. Dan sebenarnya banyak kesan ekonomi gelap ni. Dan satu lagi yang biasanya dikaitkan dengan ekonomi gelap ni, dikatakan ekonomi gelap ni menyebabkan usaha untuk menghapuskan rasuah tu menjadi semakin sukar. Penjelasan ini mudahlah, pasal biasanya mereka yang terlibat dengan ekonomi gelap ni, mereka akan merasuah penguatkuasa untuk mengelak daripada dikenakan tindakan undang-undang. Bila bagi rasuah, mereka boleh terus beroperasi tolak dan boleh menjalankan kegiatan haram tu tanpa gangguan. Dan itu yang wujudnya kartel daging tadi, bertahun-tahun. Lepas tu yang kartel tender tadi rasanya daripada 2014 sampai lepas kan, lama tu. Tu yang dapat 38 bilion tu kan. Menurut pembentang ketiga yang berusaha Tuan Haji Hamili, berdasarkan kepada Transparency International Malaysia, pada tahun 2013 hingga 2017, Malaysia mengalami kerugian yang dianggarkan dalam sekitar 40 ke 50 bilion akibat rasuah. Bila rasuah berleluasa, dia sebenarnya boleh bagi kesan kepada pelabur lah. Pelabur nak datang Malaysia tu dia takut, pasal dia khawatir kos pentadbiran dan juga kos urus niaga tu akan meningkat kerana pelbagai kerenah birokrasi yang bakal dihadapi lah. Nak urus niaga kena bagi, kena rasuah, banyak benda lah. Itu yang akan menyebabkan kos mereka meningkat. Dan bila ini berlaku, ini akan mewujudkan satu persekitaran niaga yang tak kondusif. Selain daripada masalah pelabur yang menjauhi kita, rasuah juga boleh menyebabkan pembaziran dana awam lah. Dana yang sepatutnya digunakan secara efisien untuk buat hospital, buat sekolah, buat infrastruktur tu masuk ke kantung perasuah. Dengan kata lain, rasuah juga boleh membawa kepada pembaziran dana awam, dan secara langsung dia akan menghalang pihak kerajaan daripada mengoptimumkan skala sumber negara dengan lebih cekap. Itu antara kesan impak ekonomi gelap kepada ekonomi negara kita lah. Jadi
pelbagai pengetahuan yang telah pun dibawakan tadi, yang telah pun disampaikan oleh Dr. Umar Hisham ni, banyak informasi yang berguna yang kita mungkin sebelum ni tidak mengetahui. Perkara ini dah berleluasa dan semakin memburukkan keadaan negara khususnya dan ekonomi, dan bayangkan jika ini terus berleluasa berterusan akan membimbangkan negara kita menjadi satu contoh yang tidak baik kan. Jadi itu alhamdulillah sedikit banyak sebagai pendahuluan yang kita dah pun dengarkan tadi penjelasan daripada Dr. Umar Hisham dengan apa yang diperkatakan menerusi webinar atas talian yang telah pun dijalankan pada 11 Januari yang lalu ya. Dan juga ada impak berkenaan tentang kesan ekonomi, dan juga apa pula sebagaimana yang kita dah pun dengarkan tadi, apa itu yang dikatakan tentang ekonomi gelap dan kartel. InsyaAllah selepas ni kita akan sambung lagi untuk menyentuh lagi perkara-perkara lain, dan juga kita ucapkan terima kasih juga pada rakan-rakan pendengar penonton kita di Facebook IKIM FM yang memberikan juga kata-kata dan juga penjelasan terbaik juga mereka terhadap perkara ini yang kita turut membimbangkan jika ianya terus berleluasa. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan dalam Resolusi bersama dengan Dr. Muhammad Hisham bin Muhammad, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM, dengan mana kita membawakan tajuk bahaya ekonomi gelap kepada negara. Nantikan bersama-sama kami sebentar lagi, terus setia bersama kami. Segalanya ciptaan yang sempurna, membawa cahaya hapus semua derita. Tentu tak setia sambung perjuangannya, cinta rindu yang membara dan bersyafaatnya. Ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi al-akram alayka sallallahu alayka khaira khalqillah wal ali wal ashab صلى الله يا خير خلق الله
والآل والأصحاب والقوم آل الله عليك صلى الله يا خير والآل والأصحاب والقوم آل الله عليك صلى الله عليك خير والآل والأصحاب والقوم آل الله شمائل محمدية شمائل محمدية شمائل محمدية شمائل محمدية Baiklah, kita kembali lagi bersama untuk membawakan rancangan resolusi yang mana kita membawakan tajuk bahaya ekonomi gelap kepada negara, dan bersama-sama kita di studio di konti waktu ini Dr. Muhammad Isham bin Muhammad selaku Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Alhamdulillah, masih lagi kita bawakan topik ini. Juga kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita dan juga penonton di Facebook IKIM FM maupun juga di YouTube kerana sama-sama untuk mengikuti pertemuan kita pada kali ini. Ada pelbagai respon juga yang telah pun dikongsikan, Alhamdulillah, untuk kita sama-sama bawakan perbincangan kita. Dan pastinya tadi kita dah mengetahui pelbagai perkara yang telah pun disentuh khususnya dalam webinar atas talian yang telah pun dianjurkan oleh pihak IKIM daripada 11 Januari yang lalu, dan Dr. Muhammad Isham sendiri telah pun memperkatakannya menyentuh tentang apa itu yang dikatakan ekonomi gelap dan kartel, dan juga dari segi ekonomi apa impak dan juga kesan. Jadi untuk membawakan lagi pertemuan kita yang selanjutnya, mungkin kita nak menyentuh tentang ekonomi gelap ini, terutama yang membabit isu rasuah. Jadi saya rasa mungkin Dr. Macam sendiri boleh sama-sama bawakan dengan tajuk yang kita nak sentuh ni, ataupun soalan yang kita bawakan ni, adakah ia berpunca daripada isu tadbir urus dan kelemahan penguatkuasaan pihak berkuasa. Jadi silakan Doktor. Terima kasih Ustaz Iwan. Menyentuh tentang isu ekonomi gelap dan masalah tadbir urus dan juga kelemahan penguatkuasaan ya. Dan kalau kita kaitkan dengan lebih jelas lagi macam isu kartel tadi ataupun isu kartel daging, kartel tender tadi ya. Secara jelas ada hubung kait antara isu tadbir urus dan juga kelemahan penguatkuasaan. Dan perkara ini diakui oleh kita pembentang daripada Institut Integriti Malaysia dan juga Yayasan pencegahan rasuah secara Yayasan Anti Rasuah Malaysia ya. Betul. Macam yang berusaha Tuan Haji Alimuddin ya, selaku pembentang kedua, dia kata memang kita dah ada peraturan, ada prosedur, ada undang-undang, ada akta, memang dah cukup untuk menggentarkan mereka yang mereka yang terlibat dalam penguatkuasaan. Tapi bila bab wang ni ya, mereka yang curang lah, curang ya, dia akan cari ruang ataupun cari ruang-ruang yang ada tu untuk lolos atau untuk melepaskan diri daripada akta-akta ataupun cara nak penguatkuasaan yang ada. Macam ialah nak buat serbuan, tiba-tiba ada kebocoran maklumat, mesti ada maklumat dalam kan. Macam pemaksuan maklumat, ketiadaan semakan maklumat ataupun data, terutamanya melibatkan bayaran perolehan. Betul. Bukti pembayaran macam barang tak diterima tapi kita buat pembayaran. Itu mesti ada something wrong somewhere lah kan. Selain itu, masalah kapasiti kuasa yang ada pada pegawai itu juga boleh mendorong dia nak cari ruang yang tersedia untuk keuntungan cepatlah. Kan ada kes-kes pegawai-pegawai grade rendah, tapi dia punya kekayaan dia punya lifestyle dia punya gaya hidup dia tu melebihi daripada kita tengok gajinya sepatutnya macam banyak RMX katakan. Tapi dia punya lifestyle dia punya kekayaan dia tu luar biasa. Itu pun masalah juga. Pasal banyak sangat dia ada banyak kuasa. Sedangkan dia punya ranking dia tak tinggi sangat.
Dan kita boleh juga kaitkan jadi masalah iman lah. Biasa kalau kita orang Islam kita akan kaitkan dengan masalah iman, iman individu lah. Kan ada hadis Nabi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda kan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kan, wala yasriku hina yasrik wa huwa mu'min, wala yashribul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, kan. Taklah seorang pezina tu akan berzina sedangkan masa dia berzina tu seorang yang beriman. Sama juga macam kalau dia mencuri, dia takkan mencuri kalau dia seorang yang ada iman masa tu, kan. Ataupun masa dia minum arak. Kalau dia beriman, dia takkan minum arak. Sama dalam kes ni kan, kalau dia ada iman, dia takkan buat benda-benda macam tu. Tapi sekarang ni memang susah lah kita nak interview orang tu, nak tanya dia ada iman tak ada iman, susah lah kan. Tapi sebenarnya dia bergantung kepada pegangan agama kita juga, dan juga integriti yang ada dalam individu itu sendiri. Ini yang menyebabkan jadi faktor utama nak menentukan sama ada masalah asuh tak asuh tu berlaku ataupun tidak, ya. Tentu kita nak tahu macam mana ada tak cadangan daripada pembentang, daripada Prof Bajoya, daripada Tuan Haji Alimuddin dan juga Tuan Haji Hamili tentang macam mana kita nak mengurangkan masalah yang berkaitan dengan ekonomi gelap, masalah yang berkaitan dengan rasuah ni. Menurut Prof Bajoya, ya, dia kata dalam masyarakat kita di mana kita macam dah selesa dengan gejala ekonomi gelap ni, kan. Tak mudah nak buat perubahan, ya. Kita dah ekonomi underground ekonomi, shadow ekonomi tu dah macam dah biasa. Jadi kalau kita nak buat perubahan tu memang susah sikit lah. Ia memerlukan champion ataupun champion, penyeraju macam tu lah, ya, untuk membuat yang ada kuasa, yang berpengaruh besar untuk memulakan perubahan. Kalau kita tak ada champion yang nak memulakan perubahan, kita tak akan ke mana lah, ya. Memang kita memulakan seorang champion yang berpandangan jauh, yang selanggup melabur dalam masa, tenaga, reputasi untuk satu tempoh yang panjang untuk mengatasi masalah ini. Dan keduanya, Prof Bajoya dia anjurkan kita buat satu kempen besar-besaran untuk cuba merubah persepsi warga negara dan juga masyarakat tentang gejala ekonomi gelap dan potensi kesan negatifnya, ya. Dan kita juga memerlukan perubahan besar, transformasi, revolusi dalam sistem ekonomi, sistem perniagaan dan juga operasi pasaran. Itu suggestion yang atau cadangan yang dikemukakan oleh Prof Bajoya lah. Manakala Tuan Haji Alimuddin, dia ada cadangkan 4 perkara lah. Pertamanya tentang saat ini macam pagi-pagi tu kita buat taklimat untuk pekerja kita, ya, morning briefing, ya, morning briefing untuk mengingatkan terutamanya mereka yang terlibat dengan penguatkuasaan bahawasanya rasuah tu haram, jangan ambil, jangan bila buat kerja tu buat kerja betul-betul, kan. Maksudnya pagi-pagi tu kena bagi ingatan dekat semua orang lah, untuk bekerja betul-betul. Itu yang pertama. Keduanya dia kata dia cadangkan buat tapisan diri penguatkuasa tu kena lebih ketat lagi lah, ya. Kena semak betul-betul dia punya semualah account bank ke, kena check semua, kena check semua. Kena bila nak interview tu make sure dia punya detail tu periksa betul-betul, ya. Macam pegawai kerajaan kan dia ada tapisan keselamatan, yang kita kena pergi interview dekat Putrajaya tu, kan. Dia akan tanya semua macam-macam. Kalau lama kita pun semua dia ada tu, kan. Tapi saya wonder juga kenapa ada terlepas, kan. Ketiganya tentang pemantauan CCTV untuk tempat-tempat panas penguatkuasaan. Penguatkuasa ni macam ada. Ini berkaitan dengan penguatkuasa lah. Mungkin ada satu area tu kena ada macam CCTV untuk tengok, ya. Dan juga dia kata peranti lah, macam konsep maskah tu, di mana pergerakan penguatkuasa ini berkaitan dengan penguatkuasaan ni. Bila ada pergerakan penguatkuasa tu, dia boleh pantau, tahu. Ya. Ini cadangan Tuan Haji Alimuddin. Tuan Haji Hamili pula dia ada beberapa suggestion lain untuk terutamanya yang berkaitan dengan nak menangani ketirisan akibat kegiatan ekonomi gelap.
Biasanya salah satu punca yang menyumbang kepada ekonomi gelap ni ialah masalah cukai yang tinggi. Cukai yang tinggi ataupun kerumitan nak bayar kerumitan dalam sistem cukai. Complicated dia punya sistem percukaian tu adalah tinggi tapi dan complicated. Dicadangkan kita kurangkan kerumitan sistem cukai. Bila kita kurangkan kerumitan sistem cukai itu, dia akan menyebabkan pematuhan untuk orang bayar cukai itu akan meningkatlah, ya. Betul. Dan keduanya dia kata tingkatkan perkongsian maklumat perisikan dalam kalangan agensi kerajaan. Tubuhkan pasukan petugas untuk pantau aktiviti ekonomi perkongsian yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi gelap. Seterusnya dia cadangkan tingkatkan kesedaran awam menerusi pendidikan, menerusi berita, pengumuman kepada rakyat untuk menggalakkan tanggungjawab mereka dalam membayar cukai itu untuk bantu pembangunan sosioekonomi. Yang ni biasanya lah kita selalu biasa orang awam dia akan patuh. Betul. Yang tak patuhnya orang beratas yang cukai dia sampai maksimal tu kan, maksimal tu. Dan satu lagi dikata kerajaan dan kementerian tu perlu terus bertanggungjawab atas setiap ringgit cukai yang dikutip dan membelanjakan dengan bijak dan berwibawa lah. Bila kita tengok kerajaan spend duit dengan tak bijaksana, kita pun rasa macam nak bayar cukai pun ada ni kan, hesitate sikit lah kan. Bila berlaku tengok pembaziran, kita pun macam pembayar cukai, kita pun akan question kenapa duit kita, our hard earned money tu kita dibelanjakan macam tu kan. Dan dikata kerajaan perlu memperkasa pasukan petugas pelbagai agensi dengan pegawai yang berkualiti tinggi. Dan juga kerajaan perlu menyediakan persekitaran kondusif yang menggalakkan orang awam melaporkan sebarang salah laku seperti penyaluran maklumat mengenai aktiviti penyelundupan. Ialah orang awam tu perlu kalau dibagi maklumat perlu dilindungi lah. Itu pun salah satu cara lah untuk menangani isu yang berkaitan dengan ekonomi gelap. Saya rasa kita dah sampai dekat habis lah. Ya, okey, sebagai kesimpulan sebenarnya kewujudan ekonomi gelap ataupun ekonomi yang merangkumi ekonomi bayangan, underground ekonomi merupakan penghalang kepada perkembangan pembangunan ekonomi yang inklusif, kerana dia menyebabkan negara kita kehilangan potensi untuk meningkatkan kutipan cukai yang boleh digunakan untuk membiayai projek-projek pembangunan macam kita nak buat projek kesihatan, pendidikan, pengangkutan awam, sosioekonomi dan sebagainya. Dari segi implikasi ekonomi dan juga implikasi sosial, selain daripada mengurangkan asas kutipan cukai, ekonomi gelap ni sebenarnya dia menyebabkan kita punya kestabilan harga barangan di pasaran tu tak stabil. Tak stabil pasar, banyak barangan macam yang palsu, yang boleh tidak berkualiti. Satu lagi isu ni, bila barang dengan tak berkualiti ni, dia akan bagi masalah segi kualiti, masalah kesihatan. Kerana ada juga produk-produk makanan palsu kan, yang dia punya ingredient dia kita tak tahu apa dia punya, yang tak dicek oleh Kementerian Kesihatan. Dan di samping itu juga dia boleh menyebabkan persaingan tak adil antara mereka yang terlibat dalam dunia perniagaan. Pasal ada yang buat secara haram, ada yang buat secara sah kan. Dan saya rasa memang pun ekonomi gelap ni perlu ditangani dengan sebaik mungkin bagi mengelakkan implikasi yang kita bincangkan tadi lah ya. Dan bagi atasi masalah yang disebabkan oleh penguatkuasaan yang lemah, asas integriti yang baik di peringkat yang ada mereka yang ada kuasa politik dan juga kuasa penguatkuasaan tu perlu diperkukuhkan. Bukannya pihak penguatkuasa saja yang perlu diperkukuhkan, yang atas macam kehakiman pembuat polisi pun sama juga. Betul. Pasal semua pihak kena ada asas integriti. Kalau satu pihak saja ada asas integriti, kalau yang tak ada,
itu tak akan membantu mencapai matlamat kita untuk menangani masalah ekonomi gelap dan juga rasuah di Malaysia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi itu dia antara lain yang telah pun dibawakan oleh Dr. Muhammad Hisham dengan perbincangan yang telah pun dilakukan menerusi webinar yang dijalankan oleh pihak IKIM sendiri dengan tajuknya menangani isu ekonomi gelap dan kartel pada 11 Januari yang lalu, dan kita harapkan semoga semuanya yang telah pun dikongsikan membawakan manfaat untuk semua pihak kepada mereka yang terlibat khususnya dalam program ataupun kegiatan-kegiatan yang kita rasakan perlulah diperbaiki, diperhalusi lagi lebih lanjut lagi dari segi soal penjagaan dan sebagainya. Semoga ia memberikan kebaikan untuk kita selaku pengguna, dan alhamdulillah itu yang telah pun kita kongsikan dengan anda dalam rancangan resolusi pada kali ini dengan tajuk bahaya ekonomi gelap kepada negara. Jadi untuk itu kita ucapkan banyak terima kasih pada Dr. Muhammad Hisham bin Muhammad, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM, atas perbincangan yang telah pun sama-sama dijayakan pada kali ini. Jadi terima kasih banyak Dr. Hisham. Sama-sama. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dari cinta lautan jiwa, satu penzahiran rasa jelas di mata, satu lagunan di pentas dunia. Lisan yang tidak berbingkai dan bahasa yang tak ternilai, kita renangi bersama lautan nikmat sampai ke pulau segala keramat. Marilah kita pulang, hidangkan lagu kasih sayang, hilangkan keraguan, terangkan kegelapan apa yang ada di langit dan bumi. Adalah suatu curahan cinta kita tak terperi. Aku hanya menumpang kasih, melihat keindahan, menjamah kebahagiaan, dan berterima kasih atas kurnia yang tak terhingga. Terukis hakikat insani dari cinta lautan jiwa, satu penzahiran rasa jelas di mata, satu lagunan di pentas dunia. Lukisan yang tidak berbengkai dan bahasa yang tak ternilai, kita renangi bersama lautan nikmat sampai ke pulau segala keramat. Apabila kita pulang, hidangkan lagu kasih sayang,
destinasi anda. IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan juadah minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Vaksin Hati, Islam Agamaku, Fasaluna, Imanuna dan Usul Nurani. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Negara. Masjid Negara terus berdiri utuh sebagai antara ikon utama negara walaupun selepas hadirnya bangunan-bangunan yang lebihkah daripada aspek reka bentuk dan rupa. Reka bentuk Masjid Negara yang dikatakan mendahului zamannya terus menjadi perhatian ramai pengkaji reka bentuk masjid dari seluruh dunia hingga ke hari ini. Masjid Negara dibina pada tahun 1963 dan dirasmikan pada 27 Ogos 1965. Bangunan utama masjid menempatkan bilik-bilik operasi masjid seperti Dewan Solat, pejabat, bilik-bilik diraja, ruang wuduk, makam pahlawan dan menara masjid. Sejak tahun 1987, Masjid Negara telah mengalami proses ubah suai menambah Dewan Solat baru sesuai dengan penambahan jumlah jemaah. Sehingga kini, Dewan Solat Masjid Negara mampu memuat 15,000 jemaah pada satu-satu masa. Keseluruhan reka bentuk seni bina Masjid Negara ini bercirikan reka bentuk tempatan dan moden. Konsep seni bina Arab dan Mogul, iaitu kubah berbentuk separuh bulat dan berbentuk bawang. Keunikan reka bentuk bumbung masjid telah menjadi ikutan dalam pembinaan masjid-masjid lain, antaranya Masjid Ahmad Ibrahim dan Masjid Raja Terengganu. Imam Ahmad atau nama penuhnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijrah bersamaan 80 Masihi. Beliau merupakan salah seorang daripada 4 imam mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah. Bapa beliau telah meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Lalu Imam Ahmad dijaga oleh ibunya yang sentiasa menasihati beliau agar mempelajari ilmu agama. Imam Ahmad menghafaz Al-Quran dan telah mendalami bahasa Arab. Dan pada ketika beliau berusia 15 tahun, beliau pun mulai mempelajari ilmu hadis. Untuk mendalami ilmu agama, Imam Ahmad telah mengembara ke serata bandar dan negara seperti di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam dan Yaman. Hasil daripada pengembaraan ilmiah itu telah membuatkan beliau mengetahui betapa banyaknya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Lalu Imam Ahmad mengumpulkan hadis-hadis tersebut dan menghafaznya sehingga jadilah beliau imam yang hebat di zamannya. Imam Ahmad seorang perawi hadis yang amat cintakan ilmu. Salah sebuah karya besar beliau adalah Musnad Imam Ahmad yang memuatkan 40,000 hadis. Diriwayatkan Imam Ahmad menghafal sehingga 700,000 hadis. Kepakaran Imam Ahmad dalam ilmu hadis tidak ada keraguan lagi sehingga mengundang banyak tokoh ulama berguru dengannya. Kegigihan dan kesungguhan Imam Ahmad telah melahirkan ramai ulama dan perawi hadis yang terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Imam Ahmad pernah berguru dengan Imam Asy-Syafi'i dan beliau merupakan antara anak murid Imam Asy-Syafi'i yang paling utama di Baghdad. Malah Imam Asy-Syafi'i mengiktiraf keilmuan Imam Ahmad dengan mengatakan, "Telah aku tinggalkan kota Baghdad ini dan tidaklah aku meninggalkannya dengan seorang insan pun yang sangat bertakwa dan sangat faqih
dari Imam Ahmad bin Hanbal. Pada hari Jumaat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijrah, Imam Ahmad meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Namun, sumbangan ilmu dan namanya terus mengalir di jiwa umat Islam